Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, rasa syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih mampu bernafas, mendengar, melihat dengan baik dan dapat juga kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya, Nurul Hazwani binti Kamaruddin, pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang bijak lagi berinformasi pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas lebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah berkaitan dengan cabaran akidah semasa, iaitu fahaman liberalisme dan pluralisme. Seperti yang kita ketahui, fahaman ini telah bertapak di Malaysia dan semakin aktif menyebarkan fahamannya kepada masyarakat. Menurut Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia, berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada dan kedudukan Islam dalam perlembagaan negara, penyebaran fahaman berkenaan adalah ditegah. Jelas beliau, penyebaran fahaman terbabit bukan sahaja boleh menyelewengkan akidah umat Islam, malah boleh membawa kepada perpecahan masyarakat serta mendorong kepada keganasan. Seterusnya, mana-mana bahan penerbitan yang berunsurkan pemikiran fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah diharamkan dan boleh dirampas. Selain itu, mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam yang sebenar. Sebelum kita mengupas tajuk forum ini dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, saya perkenalkan Muhammad Aiman bin Muhammad Fazil yang merupakan ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, memperkenalkan pula Zaret Sofia binti Muhammad Syukur yang merupakan ahli panel kita yang kedua. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara dan saudari. Baiklah, kembali kita kepada topik forum pada hari ini, iaitu fahaman liberalisme dan pluralisme. Sidang hadirin, mungkin ada di antara kita yang masih tertanya-tanya apakah sebenarnya maksud atau definisi liberalisme serta ciri-cirinya. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada panel pertama kita, iaitu saudara Aiman, tentang definisi dan ciri-ciri liberalisme. Terima kasih kepada saudari moderator atas pengenalan tersebut. Dan salam sejahtera kepada tuan-puan saya hormati sekalian. Bagi menjawab soalan yang telah diberikan saudari moderator tentang definisi dan ciri-ciri liberalisme, kita mesti melihat kepada definisi fahaman liberalisme itu dahulu. Fahaman liberalisme ini merupakan ideologi yang menegakkan fahaman kebebasan dan kesamarataan hak individu dalam aspek agama, sosial, politik dan undang-undang kehidupan. Perkataan liberalisme itu sendiri bermaksud kebebasan jika ia diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggeris. Dalam aspek agama pula, liberalisme ini adalah satu bentuk fahaman sosialisme, iaitu memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Seterusnya, ciri-ciri yang terdapat pada fahaman liberalisme adalah mereka berpegang pada konsep pluralisme. Selain itu, mereka juga menganggap akal fikiran manusia adalah sebagai wahyu. Golongan ini berpendapat bahawa agama ini memerlukan pembaharuan dan juga membahagikan dua jenis wahyu, iaitu wahyu bertulis atau Al-Quran dan wahyu yang tidak bertulis. Di samping itu, ciri fahaman liberalisme adalah juga meragui keturunan Al-Quran. Golongan Islam liberal ini berkata bahawa Al-Quran merupakan susunan kata Muhammad atau merupakan karya bersama.
Mereka juga berhujah bahawa teks Al-Quran dalam bentuk apa pun pada hakikatnya adalah produk budaya. Sebagai contoh, Nas Hamid Abdul Zaid yang menganggap hukum akad di dalam Al-Quran hanyalah sesuai dengan sosial budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab abad ke-7 sahaja. Akhir sekali, ciri-ciri fahaman liberalisme ini juga mereka memperjuangkan kumpulan minoriti seperti LGBT, fahaman feminisme dan humanisme yang terang-terang bercanggah kepada akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang pengertian serta ciri-ciri fahaman liberalisme. Apa yang dapat saya simpulkan di sini, liberalisme adalah sejenis fahaman yang berasaskan kebebasan individu terhadap pelbagai aspek, terutamanya aspek keagamaan. Seterusnya, saya mohon pula penjelasan serta pandangan dari ahli panel kita yang kedua, Saudari Zahrid Sofia. Bagaimana pula dengan pengertian ciri-ciri pluralisme? Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan fahaman pluralisme. Secara umumnya, pluralisme terdiri daripada dua perkataan yang berbeza, iaitu plural dan ism. Plural bermaksud banyak atau lebih daripada satu, manakala ism membawa maksud satu fahaman atau kepercayaan. Jadinya, apabila dicantumkan kepada satu perkataan, pluralisme membawa maksud satu kepercayaan atau fahaman yang mengandungi pelbagai perkara di dalamnya, tetapi berbeza pula dengan pluralisme agama. Maksud pluralisme agama ialah fahaman yang menyeru kepada persamaan antara agama, menjadikan tidak ada sesiapa yang berhak untuk mendakwa bahawa agamanya adalah agama yang benar. Secara mudah dan tegasnya, mengikut fahaman mereka, semua agama adalah sama, sekaligus menafikan hak dan tuntutan agama. Menurut fahaman ini, agama yang ada hanyalah jalan berbeza menuju titik kebenaran yang sama. Seperti yang kita sedia maklum, fahaman pluralisme di negara kita sudah lama tersebar sejak dahulu lagi. Perkembangan pluralisme ini sebenarnya bermula dari gerakan liberalisme Indonesia yang kemudiannya disebarkan ke negara kita melalui gerakan-gerakan baru yang muncul. Pembentukan negara dan pertubuhan gerakan ini adalah berpaksikan perjuangan terhadap konsep-konsep tertentu, iaitu antara hak asasi manusia, hak wanita serta berdasarkan kepada konsep dialog antara agama. Pada awalnya, fahaman ini dianggap sebagai satu bentuk toleransi yang paling berkesan dalam menangani berbagai isu dan permasalahan yang berlaku disebabkan perbezaan agama di dunia ini. Konsep toleransi yang mengelirukan ini telah mempengaruhi masyarakat dunia, terutamanya masyarakat Islam di negara kita di atas beberapa faktor tertentu. Dan seterusnya, ciri-ciri pluralisme ialah mempunyai satu gerakan terancang yang dilindungi di bawah gerakan-gerakan seperti Global Ethic, Human Rights Interfaith Dialogue of Faith dan Civilizational Dialogue. Selain itu, mempunyai jaringan yang luas di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Di samping itu, ideologi dan fahaman pluralisme merupakan suatu serangan mental dan penjajahan pemikiran yang berbahaya terhadap Islam serta pengganutnya. Ia dilakukan secara halus untuk mengelirukan pemikiran umat Islam dengan menggunakan nama seperti rasional, toleransi dan perpaduan. Seterusnya, fahaman pluralisme mempunyai elemen-elemen fahaman Islam liberal, rasionalisme, penolakan autoriti, keagamaan, kelemahan dalam perbahasaan mengenai hakikat, kebenaran sesuatu agama dan sentiasa cuba menyemarakkan ajaran-ajaran agama yang berbagai. Seterusnya, menanamkan bibit-bibit kekeliruan dan ketidakpastian dengan menggunakan moto yang kelihatan baik seperti One God Different Ways, Unity in Diversity dan sebagainya. Selain itu, memisahkan nilai-nilai dengan menyatakan nilai sejagat atau universal, mengatasi kebaikan nilai agama dan ini telah menidakkan peranan agama dalam kehidupan. Seterusnya, metodologi yang digunakan mereka iaitu relativism, iaitu dengan mengatakan bahawa kebenaran adalah relatif dan tidak boleh didakwa oleh mana-mana pihak yang bertujuan
kononnya memberi kebebasan mutlak dalam mengeluarkan pendapat dalam agama masing-masing. Jika kebenaran adalah relatif, maka agama juga bermakna bukanlah sesuatu yang benar dan mutlak. Dan yang terakhir, untuk ciri-ciri pluralism ialah lebih cenderung meletakkan akal lebih daripada agama, dan akal dianggap sebagai mampu memikirkan segala-galanya. Secara ringkasnya, fahaman pluralism adalah sejenis fahaman yang mengatakan bahawa semua agama adalah sama dan tidak boleh ada dakwaan daripada mana-mana agama bahawa agama mereka adalah agama yang paling benar. Terima kasih, saya serahkan forum ini kepada saudari moderator. Terima kasih panel kedua atas penjelasan yang diberikan. Setiap fenomena atau kejadian yang berlaku pasti ada puncanya. Jadi panel pertama, bolehkah anda kongsikan kepada kami semua apakah faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme ini? Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator. Puan-puan yang dihormati sekalian, bagi menjawab soalan yang diberikan berkenaan faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme ini pula, awal sekali kita perlulah melihat faktor paling besar bagi fahaman liberalisme dan pluralisme ini tersebar, iaitu kurangnya kefahaman agama. Perkara ini amat membimbangkan terutama dalam kalangan anak muda zaman sekarang. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian yang telah dilakukan kepada pelajar baharu Universiti Teknologi Mara UiTM Pahang dan Universiti Malaysia Pahang UiTM. Melalui kajian ini, secara keseluruhannya menjelaskan bahawa masih terdapat segelintir pelajar yang lemah dari sudut pengetahuan dan amalan agama. Penyebab kurangnya kefahaman agama ini kerana sikap tidak mahu mempelajari atau kurangnya perhatian terhadap ilmu agama. Golongan yang seperti ini mempelajari akidah hanya pada permukaannya sahaja dan bersikap sambil lewa dalam mempelajari ilmu akidah. Ini mengakibatkan generasi muda sekarang yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengan, sehingga perkara yang benar dianggap batil dan perkara yang batil pun boleh dianggap benar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang bermaksud, dan sesungguhnya akan kami isikan neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak mempergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak mempergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Selain itu, faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme ini ialah adanya percubaan kumpulan yang cuba menyebarkan fahaman liberalisme dan pluralisme ini untuk memesongkan akidah umat Islam, terutamanya di Malaysia, dengan cara yang lebih terancam. Antara caranya ialah melalui media cetakan seperti akhbar, majalah dan buku, dan media elektronik juga tidak terkecuali seperti televisyen, radio dan internet. Terdapat banyak contoh-contoh buku yang mengenai fahaman-fahaman liberalisme, dan buku-buku mengenai liberalisme dan pluralisme agama yang telah diterbitkan, sama ada yang oleh penerbit Indonesia ataupun Malaysia. Boleh diamati antaranya ialah penulis Nicholas Majid, Budi Munawar Rachman, Azad dan beberapa tokoh yang lain. Latif Abdul Hamid 2012. Terdapat juga penulis yang diharapkan penyebarannya antaranya Refleksi Pembangunan Pemikiran Islam 70 Tahun Harun Nasution 1989, Fik Perempuan 2021, Fik Lintas Agama Pembangunan Masyarakat, Influensi Pluralisme 2004, Islam Pluralisme 2009,
dan banyak lagi. Kita dapat lihat bahawa banyak buku yang cuba menyebarkan fahaman liberalisme ini. Televisyen juga tidak terkecuali daripada menjadi medium penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme ini. Melalui televisyen, penayangan filem-filem yang mengenai unsur pluralisme agama juga memainkan peranan sedikit sebanyak dalam gaduh menyebaran. Kita dapat lihat, menurut Syarifah Khairi Syekh Abu Bakar, antara filem-filem yang telah dikesan mengenai unsur-unsur pluralisme agama antaranya ialah The Life of Pi, My Name is Han dan Tanda Tanya. Ada salah satu contoh video yang menyebarkan fahaman liberalisme. Terima kasih kepada panel pertama atas jawapan yang telah dikongsikan kepada kami. Bak kata pepatah Melayu, setiap penyakit pasti ada penyembuhnya dan setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Saudari panel kedua, bolehkah saudari memberikan pendapat saudari tentang apakah jalan terbaik bagi mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme ini daripada terus tersebar luas kepada kalangan masyarakat kita di luar sana? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberi. Terdapat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membendung fahaman pluralisme daripada terus menular di negara kita. Cara mengatasi fahaman pluralisme ini boleh dibagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat individu. Yang kedua, peringkat masyarakat. Dan yang ketiga, peringkat kerajaan. Pada peringkat individu, kita perlulah meningkatkan lagi ilmu agama. Kerana ilmu agama penting dalam menjadi panduan hidup kita sebagai hamba Allah. Sebagai contoh, menghayati agama Islam dengan lebih mendalam, menambah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Ini kerana apabila seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi serta kefahaman yang mendalam tentang agama Islam, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran yang bertentangan dengan Islam dan dapat membezakan bahawa fahaman pluralisme dan liberalisme sama sekali tidak boleh diikut dan diamalkan sebagai seorang Muslim. Jika kita tidak mempunyai penghayatan yang cukup tentang Islam, fahaman pluralisme dan liberalisme ini mungkin akan mempengaruhi kerana pengetahuan yang tipis tentang Islam. Seterusnya, pada peringkat masyarakat ialah masyarakat perlu faham fahaman pluralisme ini boleh menyebabkan murtad. Oleh itu, masyarakat perlu menganjurkan dan mengadakan ceramah supaya orang ramai akan lebih faham bahawa fahaman pluralisme ini adalah fahaman yang sesat. Melalui ceramah, umat Islam boleh diberi penerangan tentang asas dan falsafah di sebalik ajaran Islam berkaitan dengan hubungan interaksi dengan penganut agama lain. Selain itu, menampal poster atau banner tentang fahaman pluralisme dan liberalisme di kawasan yang sering menjadi tumpuan orang ramai. Sebagai contoh di pusat membeli belah, tempat reaksi dan banyak lagi. Pihak kerajaan pula perlulah memantau aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh gerakan pluralisme ini supaya fahaman ini tidak menular lagi. Selain itu, menguatkuasakan undang-undang kepada orang yang mengamalkan pluralisme iaitu individu dan kumpulan yang menyebarkan fahaman ini perlulah dinasihatkan dan jika mereka berterusan melakukan penyebaran, perlulah diambil tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Di samping itu, fatwa-fatwa yang jelas dikeluarkan berkenaan tentang fahaman-fahaman ini dan apa ciri-cirinya. Seterusnya, penerangan yang jelas tentang dua fahaman ini dimasukkan dalam sukatan pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan cara ini, tidak akan timbul salah faham terhadap ketegasan umat Islam dalam aspek ini. Terima kasih. Saya serahkan forum ini kepada saudari moderator. Terima kasih saudari panel kedua atas perkongsian yang bermanfaat tersebut. Semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi dapat terus diamalkan dan dipraktikkan. Kini kita telah tiba di sesi yang terakhir iaitu sesi soal jawab. Dipersilakan kepada para hadirin yang hadir jika ada yang ingin mengajukan soalan kepada para panel kita.
Baiklah, soalan pertama daripada saudara Zulfikri. Dia ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama, adakah bilangan pengikut pahaman ini ramai di Malaysia? Dipersilakan panel pertama untuk menjawab soalan saudara Zulfikri. Terima kasih saudari moderator. Bagi menjawab soalan yang ditanyakan oleh saudara Zulfikri tentang adakah bilangan pengikut fahaman ini ramai di Malaysia, ia suka diberitahu kerana mereka merupakan bukan persatuan, tetapi mereka kelompok yang tidak mempunyai langsung persatuan, tapi kita beranggap walaupun mereka tidak menganggotai persatuan, mereka banyak mendapat sokongan kerana golongan yang menerima fahaman liberalisme dan pluralisme ini boleh dikategorikan sebagai intelektual. Golongan profesional tertentu yang pandai bercakap dan menulis, sedangkan ulama dan golongan yang memperjuangkan Islam di negara ini tidak begitu profesional serta tidak cenderung dalam menulis dan menyebabkan tulisan mereka jarang kita lihat untuk menangkis fahaman ini. Khususnya serangan ini dibuat dalam bahasa Inggeris, sekaligus mempengaruhi golongan yang berpengetahuan dalam bahasa Inggeris, sedangkan ulama kita kurang tahu akan bahasa Inggeris serta kurang membuat kajian pergerakan liberal dari akar umbinya. Oleh itu, rahsia penganut fahaman ini sukar diketahui dan hujannya tidak ditangkis. Ini kekurangan kepada pejuang Islam dan mereka mengambil kesempatan daripada kekurangan ini. Malah mereka bergabung dengan sesetengah pihak yang sememangnya juga tidak ingin melihat kekuatan Islam tegak di Malaysia. Masalah lain pula ialah gerakan ini dipelopori oleh golongan pendidikan tinggi yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Ini agak sulit, sedikit berbeza dengan golongan ayah PIN. Harap dapat menjawab soalan saudara Zulfikri. Terima kasih saudara panel pertama kerana telah menjawab soalan saudara Zulfikri itu tadi. Baiklah, soalan seterusnya daripada saudari Maisara yang mengajukan soalan kepada panel kedua. Adakah media sosial menjadi salah satu faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme ini? Dipersilakan panel kedua untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, media sosial telah menjadi salah satu faktor berlakunya penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme di negara kita pada hari ini. Media sosial merupakan satu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pelbagai maklumat terkini, dan media sosial juga telah digunakan oleh pelbagai peringkat umur sebagai contoh Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Kemunculan media sosial memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, informasi semasa dan termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu, masyarakat Islam sepatutnya memahami terlebih dahulu bahawa kemajuan telekomunikasi bukan sahaja boleh memberi kebaikan, malah ada keburukan jika kita salah guna dan salah memanfaatkannya. Antara masalah yang berlaku di negara kita pada masa kini ialah pembelajaran agama daripada sumber yang tidak sahih melalui media sosial menjadi punca yang boleh menyebabkan seseorang mudah terjebak dan terpengaruh ajaran sesat seperti fahaman liberalisme dan pluralisme. Terdapat banyak video dan maklumat berkaitan agama di ke dalam media sosial adalah yang sumbernya tidak pasti. Sebelum kita mempercayai sesuatu maklumat yang ada di media sosial, adalah penting untuk kita merujuk kepada mereka yang lebih arif apabila berkaitan dengan agama Islam. Pada September 2021 yang lepas, pula di laman sosial berkaitan satu lagi ajaran sesat, iaitu perjalanan mimpi yang tak akhir diketuai seorang wanita berusia 39 tahun yang menggunakan gelaran Sita Anur. Ajaran itu dikesan menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube dan Telegram untuk berkongsi pelbagai ramalan. Ajaran seperti ini selalu
mudah mempengaruhi mereka yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik, tetapi telah salah memilih guru. Malah, ajaran mereka lebih menarik minat seseorang untuk mendalami sesuatu ilmu. Kisah-kisah menyentuh hati seperti perubahan artis atau insta famous ke arah kebaikan sedikit sebanyak menjentik banyak pihak untuk berubah. Namun mungkin ada dalam kalangan mereka segan untuk mendapatkan tunjuk ajar daripada pihak bertauliah sehingga memilih untuk belajar tentang agama melalui video-video yang belum tentu disahkan kesasihannya. Ekoran sifat jahil dan kurangnya ajaran Islam dalam diri menyebabkan mereka terpanggil untuk menonton video-video ajaran tersebut dan akhirnya menjadi pengikut ajaran sesat. Atas sebab inilah kandungan di media sosial perlu dikawal secara ketat kerana seringkali dijadikan media penyebaran ajaran sesat oleh sesetengah pihak. Lebih-lebih lagi, melalui kelebihan media sosial dan internet, memudahkan lagi penggerak ajaran sesat ini memperluaskan ajaran mereka di seluruh negara. Sedangkan mereka yang berusia pun mudah terpengaruh, apatah lagi kanak-kanak dan remaja. Saya percaya sesuatu perlu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama dan Polis Diraja Malaysia dengan tidak berkompromi terhadap usaha mempromosi ajaran sesat. Ini kerana kita tidak mahu generasi muda terpedaya dengan dakwah yang boleh merosakkan akidah mereka. Justru, umat Islam perlu menggunakan akal fikiran dengan bijak selain memantapkan akidah dengan tidak sewenang-wenangnya terpedaya dengan ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sekiranya mahu berubah, maka dinasihatkan mendapatkan pandangan dan ajaran daripada pihak yang ditauliahkan oleh Jabatan Agama Islam, dan jika mahu mendengar ceramah, pastikan penceramah itu juga seorang yang bertauliah. Media sosial memberikan banyak sekali manfaat yang baik dan boleh juga memberi impak yang buruk. Baik sekiranya digunakan untuk mendapatkan informasi dan buruk bila digunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Media sosial membolehkan penggunanya di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi dan berkongsi informasi. Penggunaan media sosial sebagai medium dakwah sangat memberi manfaat yang efektif kerana maklumatnya tanpa sepadan dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dakwah Islam boleh disebarkan dan diterima secara pantas dan efisien. Informasi dan ilmu pengetahuan yang disebarkan melalui media sosial dapat menjangkau sesiapa sahaja dan di mana sekalipun, asalkan mempunyai akses dengan internet. Dari segi kos, ianya sangatlah murah. Umat Islam yang sedang mampu menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya perkembangan teknologi komunikasi serta menggunakan media sosial sebagai medium dakwah dengan pelbagai metod dan sarana untuk berdakwah. Saya harap dapat menjawab soalan saudari Mat Sarah. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan yang kedua atas jawapan yang telah diberikan. Semoga dia dapat menjawab soalan saudari Mat Sarah itu tadi. Dengan berakhirnya soalan itu tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Semoga forum kita ini dapat sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada hadirin sekalian. Dan saya minta maaf akan ada salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.